Mari kita berdoa. 我们同心祷告。 主啊，感谢你 Tuhan, kami bersyukur 再次用你的恩爱吸引我们到你的面前。 sekali lagi dengan kasih dan anugerah Tuhan menarik kami ke hadapan Tuhan. 求主你的灵在这个聚会中间自由工作， Kiranya roh Tuhan bekerja dengan luasa di dalam kebaktian ini, 吸引我们的心朝向你，敬拜你， menarik hati kami untuk menuju kepada Tuhan dan beribadah kepada Engkau. 接近我们的耳朵，领受接受你的话语。 Sucikan telinga kami untuk menerima firman Tuhan. 求主更给我们有愿意把你的话遵行在我们的言语行为中间的心情。 Dan juga kiranya Tuhan memberikan kerinduan dan tekad kepada kami untuk melaksanakan firman Tuhan di dalam kehidupan 你 kami. 接近我们的罪，赦免我们的亏欠，使我们有足够的资格到你的面前来。 Sucikan kami dan ampuni segala kesalahan dosa kami sehingga kami layak untuk menghampiri Tuhan. 赐福今天不能参加聚会的人， Berkati orang-orang yang hari ini tidak bisa ikut 你 kebaktian. 与他们同在。 Besertalah dengan mereka ya Tuhan. 奉主耶稣基督的名求你， Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. 阿门。 Amin. 感谢主，虽然这几个月我们不能照平常的时候，所有的人聚集在这里聚会， Kita bersyukur kepada Tuhan meskipun di dalam beberapa bulan seperti ini kita tidak bisa seperti biasanya ikut di dalam ibadah. 但是上帝兴起更多的人渴慕真理，听我们 streaming 所传的道理。 Tetapi Tuhan justru telah membangkitkan lebih banyak orang lain melalui media online untuk mendengarkan khotbah daripada firman Tuhan ini. 每一个礼拜天参加中文聚会跟参加印尼文聚会，听 streaming 的人超过11000人。 Setiap hari Minggu, orang-orang yang mendengarkan khotbah firman Tuhan melalui streaming online ini untuk bahasa Mandarin dan Indonesia melampaui 11.000 orang. 所以我们这个教会在 streaming 的听众是全印尼最多人听的。 Maka gereja kita untuk jumlah pendengar melalui siaran online ini adalah jumlah yang terbanyak. 甚至超过了天主教全印尼听到的人。 Jumlah yang terbanyak di Indonesia bahkan melampaui gereja-gereja Katolik yang ada di Indonesia. 我们感谢上帝。 Kita bersyukur kepada Tuhan. 第二样， Yang kedua, 明天开始， mulai esok hari 我们有3天半的儿童这个退休的聚会 ada Bible Camp。 ada acara Bible Camp nasional untuk anak-anak selama 3,5 hari. 到今天早上报名的人已经4500人， Sampai pagi ini yang mendaftarkan diri sudah melampaui 4.500 所以 orang. 这些大的作为不是人的办法、人的计划、人的作为所能成就出来的。 Karya yang besar seperti ini bukanlah dengan cara manusia, dengan kekuatan manusia yang bisa dilaksanakan. 我们要为明天祷告， Kita harus mendoakan pelayanan untuk besok. 在前面的2个礼拜里面， Dan di dalam waktu 2 minggu mendatang, 我们最少要对大概5000到7000个儿童跟少年来传讲信息。 paling tidak kita akan memberitakan firman Tuhan kepada 5.000 sampai 7.000 anak-anak dan kaum remaja. 涵盖不但是爪哇、加卡达，甚至外岛许多报名的家庭。 Dan itu termasuk bukan saja di Jakarta, di Jawa, tetapi juga di berbagai tempat di seluruh dunia. 这是要预备下一代继续用敬畏的态度来侍奉主的一个时期。 Ini adalah satu masa di mana kita mempersiapkan generasi berikut kita untuk hidup takut kepada Tuhan dan melayani Tuhan dalam hidup mereka. 所以愿主与我们同在。 Maka kiranya Tuhan menyertai kita. 我们今天的继续传讲有关于奸淫的这个信息。 Hari ini kita akan melanjutkan khotbah tentang perzinahan. 你们听见古人有话说， Kalian mendengarkan yang disampaikan kepada nenek moyang, 不可犯奸淫。 jangan berzina. 但我告诉你，你看见那个女人就动淫念了，你已经跟她犯奸淫了。 Tetapi aku beritahukan ketika engkau melihat seorang perempuan dan menginginkannya, maka engkau sebenarnya sudah berzina. 耶稣在这一段的话里面告诉我们，许多的律法不是用字面去解释的。 Dalam hal ini Yesus memberitahukan kepada kita bahwa banyak hukum itu tidak dijelaskan secara harafiah. 你们曾经听见古人，也就是那些解释圣经律法的经书，包括 Midrash， 包括 Mishnah， 还有 Talmud 这几本重要的书。 Kalian pernah mendengarkan penjelasan dari orang-orang nenek moyang termasuk buku Midrash dan Talmud ini?
这些都有错事在里面。 Semuanya itu mengandung kesalahan di dalamnya. 谁能到世界上来改正我们对上帝的话语的误解呢？ Siapakah yang bisa datang ke dalam dunia untuk mengoreksi kesalahan kita terhadap firman Tuhan itu? 上帝自己到世界上来做人，才能纠正我们信仰上的错误。 Adalah Allah sendiri yang datang inkarnasi menjadi manusia yang bisa mengoreksi kesalahan di dalam iman kita. 今天在教会里面，在信徒里面，对圣经的误解错误百出。 Hari ini di dalam gereja, di dalam iman kepercayaan kita kepada Tuhan, begitu banyak adanya kesalahan. 有很多传道人以为他们可以把字面上的错误给他解释清楚，回到正统。 Ada banyak hamba Tuhan yang mereka mengira kesalahan secara harafiah, mereka bisa menjelaskannya dengan lebih 但 jelas. 是他们所做的这么多、这么详细，都在字面上下功夫。 Tetapi seberapa banyak pun yang mereka kerjakan, seberapa dalam pun yang mereka jelaskan, itu hanyalah pengertian secara harafiah. 耶稣说：“我要告诉你们，你们从内心的动机里面纠正你们错误的观念。 Tetapi Yesus mengatakan kalian harus aku akan mengoreksi dari kedalaman hati kalian secara 你 motivasi. 的眼睛看见那个漂亮的女子，你心里很盼望跟她上床，你已经犯奸淫了。 Jikalau matamu melihat seorang perempuan yang sangat cantik, di dalam hatimu menginginkan untuk bersetubuh dengan dia, maka engkau sebenarnya sudah berzina. 这个是世界的法律永远没有办法给人定罪的一个状况。 Ini merupakan satu keadaan di mana hukum di dalam dunia ini tidak bisa menghukum seseorang kalau mempunyai pemikiran seperti itu. 有一些人读世上的法律学， Ada sebagian orang mereka sekolah hukum di dalam dunia ini, 所有法律的规条句句字字都会背起来， semua hukum itu pasal-pasalnya mereka bisa menghafalnya, 但是在上帝面前，他们的动机仍旧是邪恶的。 tetapi di hadapan Tuhan motivasi mereka tetaplah jahat. 所以耶稣说：“如果你的眼睛叫你犯罪，把它挖出来； Maka Yesus mengatakan, jikalau matamu membuat engkau berdosa, 如 cungkillah. 果你的手叫你犯罪，把它砍下去。” Jikalau tanganmu mengakibatkan engkau berdosa, penggallah. 连这两句话也不是字句的。 Bahkan kedua kalimat ini pun bukan diartikan secara 耶 harafiah. 稣不是叫我们用这个手术把眼睛挖出来， Yesus bukan meminta kita untuk dengan tangan kita mencungkil mata 耶 kita. 稣不是叫我们真的用刀把手砍下来， Yesus juga tidak meminta kita dengan pisau memenggal tangan 因 kita. 为这些还是没有办法解决你动机犯罪的邪恶。 Karena semuanya ini masih tidak berdaya untuk menyelesaikan masalah kejahatan kita secara motivasi. 50年前，在中爪哇有一个人叫做 Mpek Gombak， 50 tahun yang lalu di Jawa Tengah ada seorang yang bernama Empek Gombak. 他听见宋博士讲道，他就悔改了， Dia mendengarkan hamba Tuhan John Sung berkhotbah, maka dia pun bertobat. 因为他每天赌博， Maka karena dia setiap hari berjudi, 但是他每次赌博他都胜了， tetapi setiap kali dia berjudi dia menang, 所以赚了很多钱，他很高兴。 maka dia mendapatkan banyak keuntungan dan dia sangat senang. 但是他听见赌博是犯罪，得罪耶和华以后， Tetapi setelah dia mendengarkan khotbah bahwa berjudi itu berdosa dan bersalah kepada 他 Tuhan, 心里非常难过。 maka hatinya sangat susah. 有一天，他回家跟他太太一起吃饭的时候， Suatu kali ketika dia pulang dan dia makan bersama istrinya, 他请你为我从厨房里面把最大的菜刀拿来。 kemudian dia minta istrinya untuk mengambil satu parang yang paling besar dari dapur. 他的妻子非常惧怕， Istrinya sangat ketakutan. 吃饭要刀做什么呢？ Waktu makan kalau membutuhkan satu pisau parang itu untuk 而 apa? 且你要的是最大的一把刀， Bahkan yang dia minta adalah satu parang yang terbesar. 所以太太的心里很惧怕，所以他就找了一个很小的刀给他。 Maka sang istri sangat ketakutan, akhirnya dia membawa satu pisau yang paling kecil. 这个丈夫说：“不是，我要最大的刀， Sang suami mengatakan, bukan yang ini, saya minta parang yang paling besar, 就是你平常砍骨头所用的那一把刀。” yaitu parang yang biasa dipakai untuk memotong tulang. 他太太发抖到厨房去拿出来。 Dan istrinya gemetaran pergi ke dapur mengambil parang 好的 tersebut. 这个丈夫对太太说：“你不要害怕， Dan sang suami mengatakan kepada istrinya, jangan engkau takut, 我不是要伤害你。” aku bukan untuk melukai engkau. 那么这个太太说：“那你要刀做什么呢 Lalu istrinya menanyakan, untuk apakah pisau parang ini? ？”他不回答，
就把他的右手放在桌子上， Dia tidak menjawab, maka tetapi dia taruh tangan kanannya di atas meja 把左手把刀拿出来，就把他的拇指头把它砍掉了。 dan dia mengambil parang dengan tangan kirinya dan dia memotong jempol tangan kanannya. 这拇指头跳出去了， Ketika jempolnya itu terbanting ke 手流的血就像水一样注出来了， dan darah pun mengalir begitu deras 太太吓死了， dan istrinya sangat ketakutan. 快快去找那一个指头， Cepat-cepat pergi mencari potongan jari itu 回到他的面前， dan sampai ke hadapan dia, 现在没有办法再接起来了， tetapi tidak bisa menyambungkannya kembali 眼泪一直流一直流。 dan dia terus mencucurkan air 为什 mata. 么你把你的手指砍断？ Mengapa engkau memotong 他 jarimu? 说：“我听宋上节博士讲道，知道我犯这个赌博的罪是很可怕的。 Dia mengatakan, saya mendengarkan khotbah daripada John Sung dan mengatakan berjudi itu berdosa, maka saya sangat takut. 所以我就把我的拇指把它砍掉了。 Maka demikianlah saya memotong jempol tangan kanan 这 saya. 个太太不讲第二句话，去了拿纱布拿药来把它包起来。 Dan sang istri tidak lagi melanjutkan perkataan, langsung mengambil perban dan obat-obatan dan membalut lukanya. 包起来以后，两个人就把这个拇指头在花园里面把它埋葬了。 Setelah lukanya dibalut, kedua orang itu akhirnya menguburkan potongan jari itu di dalam taman. 这手痛得不得了，整个晚上很心跳的速度一样的刺到他的心头。 Dan jari tangannya itu begitu kesakitan dan semalamannya itu dia sangat menderita. 但是过了几天以后呢， Tetapi beberapa hari kemudian 他的朋友来对他说 temannya datang：“ 哎 berkatakan kepada 你 dia, 好几天没有到我们赌博的地方来了， engkau sudah beberapa hari tidak datang untuk berjudi bersama dengan kami. 你不是跟我们做好朋友，你忘记了我们吗？ Bukankah engkau adalah teman baik kami? Apakah engkau sudah melupakan 他 kami?” 一直摇头，不 Dia 是的， terus menggelengkan kepalanya. 我没有忘记你们。 Saya tidak melupakan kalian. 那为什么你不来赌博呢？ Tetapi mengapa engkau tidak datang berjudi lagi? 他不能讲话， Dia tidak bisa 他 berkata-kata. 就把手拿出来。 Dia hanya mengangkat tangannya. 哦，你因为手痛所以不能赌博是吗？ Oh, karena tanganmu sakit maka engkau tidak bisa berjudi, 他 begitukah? 说不是的， Dia mengatakan 我 bukan 的 demikian. 手指已经断了。 Jari tanganku itu sudah putus. 你的手指怎么会断呢？ Bagaimanakah jari tanganmu bisa 我 putus? 自己把它砍断的。 Karena saya sendiri yang 那 memutuskannya. 你到底做什么？ Lalu apakah yang kau lakukan? 你怎么可以这样做？ Bagaimanakah mungkin kau 你 melakukannya 这样做 itu? 对不对？ Apakah benar kau melakukan 你 seperti 不 itu? 痛吗？ Apakah engkau tidak sakit? 他说我不是不痛， Dia mengatakan, aku bukan tidak sakit. 到现在非常的痛。 Sampai sekarang sangat sakit. 但是我知道我的手叫我犯罪，我要把它砍下来。 Tetapi aku tahu tanganku membuat aku berdosa, maka aku harus 他 memenggangnya. 们说那怎么办呢？ Mereka mengatakan, lalu harus 你 bagaimana? 不要忘记我们吧， Jangan engkau lupakan kami, 亲爱的弟兄姊妹。 Bapak Ibu yang kami kasihi. 我住在这个人家里， Saya tinggal di rumah orang ini. 那个时候他80岁，我40岁， Waktu itu dia berusia 80 tahun, saya 40. 我那个时候很难过。 Waktu itu saya sangat sedih. 我说伯，你把自己的手砍下来，你不感到很痛吗？ Saya menanyakan, engkau memotong jari tanganmu sendiri, apakah engkau tidak merasa kesakitan? 他说我手多么痛也不要紧， Dia mengatakan seberapa sakit tanganku pun itu tidak 我 apa-apa, 心里面不可以痛。 tetapi hatiku tidak boleh 如 sakit. 果是别人来砍我的手， Kalau orang lain yang datang memotong tangan 我一 saya, 定报复，我一定杀死他。 pasti saya akan membalasnya dan bahkan membunuh 但 dia. 是我自己愿意把手砍掉， Tetapi aku sendiri yang memotongnya 我 sendiri. 不可以痛。 Saya tidak boleh merasa sakit. 过不久以后呢， Tidak lama kemudian, 他又想起赌博有赌博的舒服， dia pun merasakan bahwa judi itu ada kesenangan dalam 所以 berjudi. 他说我的手虽然断了，我心里还很想去赌博。 Maka dia mengatakan meskipun jari tanganku telah terputus, tetapi hatiku sangat merindukan untuk bisa berjudi 他 lagi. 跪下来祷告， Maka dia berlutut dan berdoa. 圣灵感动他不可以，你现在不可以再赌博了。 Dan Roh Kudus menggerakkan dia, tidak boleh sekarang kau tidak boleh lagi berjudi. 耶稣为你的罪死了， Yesus telah mati bagi dosamu. 你应当与耶稣同死在十字架上。 Haruslah engkau mati bersama dengan Yesus di atas kayu salib. 看你自己是死了的人， Engkau melihat dirimu adalah orang yang sudah mati. 从前你
怎样把肢体奉献给罪恶的行为。 Bagaimanakah dulu engkau mempersembahkan tubuhmu di dalam kelakuan 如 dosa? 今应当把你的肢体献给上帝，作为义的工具。 Sekarang harusnya engkau mempersembahkan tubuhmu kepada Tuhan sebagai alat kebenaran. 他的朋友来找他，再去赌博的时候， Ketika teman-temannya datang untuk mengajak dia berjudi 他 lagi, 流着眼泪对他们说 dia mencucurkan air mata dan berkata kepada：“ 你 mereka, 们不必再来找我了。 kalian tidak perlu lagi datang untuk mencari saya. 那个犯罪赌博的我已经死了， Aku yang dulu yang berdosa berjudi itu sekarang sudah mati. 现在我活着的这个人，你们已经认识的，已经不属于犯罪的，我属于上帝了。 Sekarang aku yang hidup, yang kalian kenal itu bukan lagi milik dosa dan aku adalah milik Tuhan. 耶稣说：“你的一个肢体犯罪，你把它除掉， Yesus mengatakan jikalau salah satu anggota tubuhmu berdosa, enyahkanlah itu. 宁可一个眼睛上天堂， Lebih baik dengan satu mata engkau masuk surga, 好过两个眼睛下地狱。 lebih baik daripada dua mata tetapi engkau turun masuk ke dalam 宁 neraka. 可一个手上天堂， Lebih baik satu tangan masuk 好 surga 过整个身体完全下地狱。 daripada tubuh yang utuh tetapi engkau masuk ke dalam 请问 neraka. 有谁比耶稣基督更严格的看待罪恶的问题呢？ Mohon tanya, ada siapa yang lebih ketat memperlakukan terhadap dosa daripada Yesus? 在全世界人类历史里面，只有一个完全圣洁的人，就是道成肉身的耶稣基督。 Di dalam dunia ini, dalam seluruh sejarah manusia, hanya Yesus Kristus yang secara sempurna, yang suci, yang bisa mengatakan ini. 圣经说，诸圣之中，你要转向哪一个呢？Di antara semua orang suci, kepada kamu, kepada siapakah kamu mengikutnya？这个是很伟大的一句话。 Ini merupakan satu kalimat yang sangat agung. 佛教徒认为释迦牟尼是最圣洁的， Penganut agama Buddha menganggap Sakyamuni adalah yang paling suci. 回教徒认为穆罕默德是最圣洁的， Penganut Islam mengatakan bahwa Muhammadlah yang paling suci. 印度教、拜火教，世界所有的宗教都有他们最崇拜的圣者。 Penganut Hindu, penganut Buddha ataupun penganut agama yang lain, pasti dalam pemikiran mereka ada orang yang paling suci yang paling mereka hormati. 天主教的教皇有丰盛的这个制度， Dan Paus dari gereja Katolik mereka mempunyai kanonisasi. 他们把一些伟大的圣徒封为圣人， Mereka mengkanonisasikan sebagian orang menjadi orang kudus. 所以天主教徒就对这些圣者一个一个祷告。 Maka penganut agama Katolik mereka berdoa kepada orang-orang kudus 但是 tersebut. 圣经告诉我们， Tetapi Alkitab mengatakan kepada 耶稣 kita, 说：“你们中间有谁能指出我所犯的罪呢？” Yesus mengatakan di antara kalian siapakah yang bisa menunjukkan kesalahanku? 所以耶稣基督是唯一的圣者。 Maka Yesus Kristus adalah orang kudus satu-satunya. 司提反在没有死以前讲这句话： Stefanus sebelum dia mati dia mengatakan kalimat ini. 上帝把圣者赐给你们， Allah mengaruniakan orang kudus kepada kalian. 上帝把那圣者赐给你 Allah 们。 mengaruniakan yang kudus itu kepada kalian. Tuhan mengkaruniakan sang kudus kepadamu. 上帝把那义者赐给你们， Dan Allah mengaruniakan sang kebenaran itu kepada 而 kalian. 你们把它钉在十字架 Tetapi 上。 kalian justru telah menyalibkannya. 圣经说，诸圣中间，你转向那一个呢？ Alkitab mengatakan di antara orang-orang kudus itu kepada siapakah kalian beribadah? 感谢主，彼得回答说 Kita bersyukur kepada Tuhan. Petrus menjawab, 你是从上帝而来的圣者， engkau adalah sang kudus yang datang dari 我们 Tuhan. 还要跟从谁呢？ Kepada siapakah lagi yang kami harus 感 ikut? 谢上帝。 Kita bersyukur kepada 基督 Tuhan. 徒应当觉悟，而且应当持守我们信耶稣基督，因为他跟所有宗教的教主是完全不一样的。 Kita orang Kristen harus tahu dengan pasti dan mempertahankan kita percaya kepada Dia itu sama sekali berbeda dengan pemimpin-pemimpin 所 agama 以 yang 我 lain. 们我们说听的耶稣讲，你们不可奸淫，这一段话是全世界所有的宗教的经典没有一本可以只相比的。 Maka ketika kita mendengarkan kalimat yang Yesus sampaikan jangan berzina dan penjelasannya itu tidak bisa dibandingkan dengan kitab suci dari agama manapun di dalam dunia 耶 ini. 稣讲完了这一句话以后， Setelah Yesus menyampaikan kalimat 就 ini, 提到了离婚的事情。 Dia membicarakan tentang perceraian. 我们提到离婚这两个字， Ketika kita membicarakan tentang kata 也 perceraian 就是我 ini, 们正在讨论结婚制度失败的问题。 yaitu kita membicarakan masalah gagalnya pernikahan. 当我们口里面提到结婚这两个字的时候 Ketika，dalam mulut kita membicarakan tentang pernikahan, 你知道不知道我们正在讨论
人类历史中间人际关系中间最密切，也是最神圣的一个制度。 Tahukah engkau bahwa ketika membicarakan tentang pernikahan itu kita sedang membicarakan satu sistem yang paling intim dan paling kudus itu? 这上帝建立婚姻的制度， Itu merupakan satu sistem pernikahan yang Allah sendiri yang menetapkannya. lembaga pernikahan ditetapkan oleh Tuhan sendiri, 因为他造了男，他也造了女， Karena dia telah menciptakan laki-laki dan juga menciptakan perempuan. 是按照自己的形象样式造了男女， Dia telah menciptakan laki-laki dan perempuan seturut dengan peta dan 所 teladannya. 以是上帝配合男人跟女人结婚的这一件神圣的事情。 Dan itu Tuhanlah yang telah mempersatukan laki-laki dan perempuan di dalam satu ikatan sistem 所 pernikahan. 以论到婚姻的事情， Maka kalau kita membicarakan tentang pernikahan, 这是太严肃的事情， ini merupakan satu hal yang teramat serius, 太伟大的事情。 teramat agung. 没有一个人可以随随便便结婚， Tidak seorang pun yang boleh sembarangan menikah, 也没有一个人可以随随便便讨论婚姻。 dan juga tidak seorang pun yang boleh sembarangan mendiskusikan 因为 pernikahan. 这件事是最神圣的问题， Karena hal ini merupakan yang paling 所以 sakral, 让我们用最严肃的态度来面对婚姻的大事。 maka biarlah kita dengan satu keadaan sikap yang paling suci sakral itu juga memperlakukan pernikahan 全 ini. 世界所有的文化都要尊重婚姻， Semua kebudayaan dalam dunia ini harus menghormati pernikahan. 反不尊重婚姻的文化就是落后的，就是邪恶的文化。 Setiap kebudayaan yang tidak menghormati pernikahan adalah kebudayaan terbelakang dan kebudayaan yang jahat. 反敬重婚姻的文化都是高贵，都是非常有价值、成熟的文化。 Dan setiap kebudayaan yang menghargai, menghormati pernikahan adalah kebudayaan yang anggun dan kebudayaan yang matang dan bernilai. 今天世界这么乱， Hari ini dunia begitu kacau, 完全是因为人不看重婚姻而开始的。 itu semua dimulai karena manusia tidak menghormati pernikahan. 许多年轻人看到漂亮的，他就想结婚了。 Banyak kaum muda ketika mereka melihat yang cantik maka mereka ingin menikah. 这其中有没有敬畏上帝的因素呢？ Di antaranya ini apakah ada faktor karena mereka takut kepada Tuhan atau tidak? 有没有尊重伦理原则的心情呢？ Apakah ada sikap hati yang menghormati tentang etika? 特别近代的社会， Khususnya dengan zaman modern ini, 人越进步，在婚姻的事情上越堕落。 semakin manusia maju tetapi dalam pernikahan justru semakin merosot. 当人把婚姻的事情随便看待的时候， Ketika manusia sembarangan memperlakukan tentang pernikahan 请 ini, 问我们跟狗有什么分别呢？ mohon tanya apakah perbedaan kita dengan 没 anjing? 有动物有分离这件事情， Dalam binatang tidak ada sistem pernikahan. tidak ada upacara pernikahan。因为对他们来说，结婚就是两性的交合。 Karena bagi binatang itu kalau kawin itu adalah hubungan antara yang jantan dan betina. 但是人不是如此， Tetapi tidak demikian dengan manusia. 按照上帝形象创造的人， Manusia yang diciptakan seturut dengan peta dan teladan 怎么 Allah. 样配合另外一位按照上帝形象所造的异性？ Bagaimanakah mereka menyesuaikan diri dengan lawan jenis yang Allah ciptakan seturut dengan peta dan teladannya pula? 这是非常神圣的一件事情。 Ini merupakan hal yang sangat amat sakral. 我相信世界上任何宗教、任何文化都写了很多怎样叫做结婚的书，千千万万本。 Saya percaya dalam dunia ini kebudayaan apapun mereka telah menulis begitu banyak jutaan buku tentang pernikahan. 但是没有一本跟圣经的3句话可以相比的。 Tetapi tidak ada buku manapun yang bisa diperbandingkan dengan pernikahan yang ditulis di dalam 这 Alkitab. 3句话是记在希伯来书第13章里面。 Kalimat pernikahan ini tercatat di dalam kitab Ibrani pasal 3, 13 pasal 13. 婚姻，人人都当尊重。 Setiap orang harus menghormati pernikahan. Pernikahan harus dihormati oleh setiap orang，你不要反过来。第二， Yang kedua, 凡是勾合的人，必定要受审判。 setiap yang berselingkuh pasti akan dihakimi. 你的床也不可以肮脏污秽。 Kita juga tidak boleh menodai ranjang. 这3句话比所有写婚姻的书千千万万本是更严肃的。 Ketiga kalimat ini jauh lebih serius daripada semua buku-buku yang lain yang menulis tentang pernikahan. 但愿每一个基督徒
都要尊重神口里所出的一切话。 Kiranya setiap orang Kristen harus menghormati setiap kalimat yang keluar dari mulut Allah. 人活着不是单单靠食物， Manusia hidup bukan saja bersandar kepada roti. 有一些人每天讲的话就是吃什么，什么好吃，很重要吃的事情。 Ada sebagian orang setiap hari yang mereka katakan itu hanya mengatakan tentang apa yang kita makan, makanan apa yang enak dan 他们所 sebagainya. 注重的，他们所关心的，完全是吃的问题。 Yang mereka pentingkan, yang mereka perhatikan itu semua adalah soal makanan. 但是圣经告诉我们， Tetapi Alkitab mengatakan, 除了你需要食物以外， selain daripada engkau membutuhkan 你 makanan, 更需要上帝口里所出的一切的话， terlebih lagi engkau membutuhkan setiap kalimat yang keluar dari mulut Allah. 一切的话， Setiap kalimat, 上帝口里所讲的话， semua kalimat yang diucapkan oleh mulut Allah, 使你因为他的话活着的道。 sehingga engkau hidup itu karena 很 firman-Nya. 多人不注意这个事情， Banyak orang tidak memperhatikan hal 所以 ini. 很多人吃什么，在哪一个菜馆吃，非常讲究。 Maka banyak orang sangat mementingkan makan apa, di mana, di restoran mana mereka harus makan. Mereka sangat 但 mementingkan 是 hal-hal 这些人 itu. 对圣经的话怎么解释，怎么明白，完全糊里糊涂。 Tetapi orang-orang ini terhadap bagaimana penjelasan tentang Alkitab, bagaimanakah mereka bisa mengerti Alkitab, mereka sangat sembrono. 所以耶稣基督用这一段的话告诉我们，婚姻是神圣的， Maka dengan kalimat ini Yesus mengatakan kepada kita bahwa pernikahan itu sakral 婚 adanya, 姻是重要的， pernikahan itu penting adanya, 婚友是永远的。 bahwa pernikahan itu untuk 我 selamanya. 们盼望每个青年人没有结婚以前都明白这个真理。 Kita mengharapkan setiap pemuda sebelum menikah mereka mengerti akan kebenaran ini, 你结婚是一生一次的， karena pernikahan adalah satu kali seumur hidup. 所以你不能随便选择， Maka engkau tidak boleh sembarangan memilih. 你不可以没有思想就结合， Engkau juga tidak boleh sebelum memikirkan engkau sudah bersatu. 宁可结婚以前挑选很多的选择，但是不随便进入婚姻。 Lebih baik sebelum menikah engkau melakukan banyak sekali pemilihan, tetapi engkau tidak sembarangan masuk ke dalam pernikahan 千 itu. 万不要随便结婚，随便离婚， Sama sekali tidak boleh sembarangan menikah, sembarangan 因 cerai, 为这是神所不喜悦的事 karena 情。 ini adalah hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. 所以在旧约的律法里面， Maka di dalam hukum Taurat Perjanjian Lama, 看到人类软弱，很难维持婚姻一生一世不改变。 ketika melihat manusia sangat lemah, mereka tidak bisa mempertahankan pernikahan mereka seumur hidup. 所以摩西就讲了一段的话： Maka Musa pun menyampaikan sebagian kalimat, 你要休你的妻， ketika engkau mau menceraikan istrimu, 你应当有一个休书，成为你合法离婚的一个原则。 haruslah engkau memberikan kepada dia surat cerai sehingga perceraianmu itu sah. 这样呢，就许很多的人知道不容易可以随便跟太太离婚。 Dengan demikian banyak orang pun menyadari bahwa tidak mudah dan tidak boleh sembarangan bercerai dengan 你 istrinya. 要到祭司的面前， Orang itu harus datang ke hadapan imam 你就要证明你离婚的原因是为什么 dan。dia harus mengatakan alasan dia mau bercerai. 经过审查以后， Setelah diteliti dan diperiksa, 被许可了以后， setelah disetujui, 他们再签了一个休书， maka mereka 你交给你的太太。 maka baru diberikan surat cerai dan untuk diserahkan kepada 那 istrinya. 么理由里面是什么东西使你可以离婚呢？ Lalu alasan apakah yang mengizinkan mereka boleh bercerai dengan istrinya? 它的原因很简单， Alasannya itu sangat sederhana. 如果你的妻子跟别人发生关系， Jikalau istrimu berselingkuh dengan orang lain 她已经犯奸淫了， dan dia sudah berzina, 那你就可以休她。 maka engkau orang itu boleh menceraikannya. 那这件事情就慢慢变成一种文化的规条。 Dan hal ini pelan-pelan pun menjadi satu ketetapan di dalam kebudayaan. 很多男人已经讨厌他的妻子以后， Banyak laki-laki setelah mereka benci kepada istri 他就 mereka, 盼望他的妻子犯法跟别人发生关系，他就拿到足够的理由，制造一种休书，把它解掉了。 maka mereka mengharapkan istri mereka berselingkuh sehingga istri mereka melanggar ketetapan ini dan mereka mempunyai alasan untuk menceraikannya. 那么他休他的妻子的时候， Lalu ketika orang itu menceraikan 他 istrinya, 就说我是合法的， mereka akan mengatakan saya itu legal, 因为我有了这一张的休书， saya sudah mempunyai surat cerai 是 ini 经过祭司审查以后
正式发给我的。 yang telah diperiksa oleh imam dan secara sah diberikan surat cerai ini kepada 那 saya. 你问他说：“你真的是不要你的妻子吗？ Lalu ketika engkau bertanyakan kepada orang itu, apakah engkau sungguh tidak mau lagi 你 istrimu? 是不是很盼望得到一本这样的休书来把它休掉呢？” Apakah engkau sungguh-sungguh mengharapkan surat cerai seperti ini untuk menceraikan istrimu? 那就很难回答了。 Dia pasti akan sulit 所 sekali 以 menjawab. 当一个做丈夫的人 Maka seorang suami 不满意他的妻子的时 ketika dia tidak puas lagi 候， kepada 看 istrinya, 见他的妻子有可能犯罪的行为， ketika dia melihat istrinya mempunyai kemungkinan 他 berdosa, 就很盼望他的妻子快快犯罪，好叫我的理由足够可以把他休 maka 掉。 dia pun mengharapkan istrinya cepat-cepat untuk berdosa sehingga dia mempunyai alasan untuk 所以 menceraikannya. 从法律来看， Maka secara hukum kalau kita lihat, 从规条来看， kalau kita lihat secara 他 ketetapan, 没有错的。 dia tidak bersalah. 但是从动机来看， Tetapi kalau lihat dari 他 motivasinya, 到底为什么要这张休书呢？ sebenarnya dengan alasan apakah dia membutuhkan surat cerai 其实 ini? 他不是不知道， Sebenarnya dia bukan tidak 他是 mengetahui, 知道他所有的休书可以成为他辩论自己最好的借口。 dia mengetahui bahwa setelah dia memiliki surat cerai ini, dia bisa membela diri untuk menceraikan 所以 istrinya. 他就很自然、 Maka dia sangat 很 leluasa, 合法的找到地位，我可以离婚了。 dia mempunyai posisi yang merasa sah, saya boleh sudah bercerai 一 sekarang 个 ini. 真正爱妻子的丈夫，动机应当是这样的吗？ Apakah motivasi daripada seorang suami yang sungguh-sungguh mengasihi istrinya itu seperti itu? 一个真正爱妻子的人， Seseorang yang sungguh-sungguh mengasihi 就是 istrinya, 看见妻子现在走错路了， sekalipun dia melihat istrinya sekarang salah 他 jalan, 心里非常难过， hatinya pasti akan sangat 因 sedih 为他很苦才找到的妻子，竟然现在走错路了， karena dia begitu sulit mendapatkan istri itu, sekarang istrinya itu sudah salah jalan. 所以他盼望妻子回头， Maka dia mengharapkan istrinya bisa 盼望 berpaling 妻子 kembali. 不要再跟别人发生 Dia 关系， mengharapkan istrinya tidak lagi berselingkuh dengan 盼 yang 望妻 lain. 子可以回到自己的身边，再一次重温过去的爱情。 Dia mengharapkan istrinya bisa kembali ke sisinya untuk memperbaiki semua hubungan yang sudah ada 所以在 sebelumnya. 这里给我们看见一个很重要的原则， Maka dari sini memperlihatkan kepada kita satu prinsip yang 就 sangat 是你要 penting, 挽回所失去的。 yaitu kita mau mengembalikan yang telah hilang. Kita mau mengembalikan yang sudah pernah hilang. 那这个时候呢，他的回头是你的快乐， Pada waktu itu, ketika dia boleh kembali adalah satu kesukacitaan bagi orang 他的 tersebut. 失败是你的遗憾。 Dan kegagalannya merupakan penyesalan bagi orang itu. 正像你最爱的孩子 Sama seperti seorang anak yang paling engkau 给汽车 kasihi, 撞一条腿断了以后， ketika dia tertabrak mobil dan patah kakinya, 你是不是打他、 apakah engkau akan memukulnya? 恨他、 Apakah engkau akan benci? 丢弃他？ Apakah engkau akan membuang 你的 dia? 腿没有了， Kakimu sudah 你 tidak 不 ada. 像我的孩子。 Engkau tidak sama lagi seperti 我生你 anakku. 的时候是完美的， Ketika aku melahirkan engkau itu 现 sempurna. 在你已经损坏的， Sekarang engkau sudah cacat. 所以把你丢掉了。 Maka sekarang aku membuang 我 engkau. 不要这个孩 Aku 子， tidak mau lagi anak 这样 ini. 的父亲不像父亲。 Ayah seperti ini bukanlah seperti ayah. 因为他不是用爱做父亲， Karena dia bukan menjadi ayah dengan cinta 他用 kasihnya. 过去曾经有的完美做父亲， Tetapi dia menjadi ayah dengan semua kenangan yang indah di masa 所以 lalu. 他对孩子的痛失腿一点没有遗憾， Maka sedikit pun dia tidak menyesal akan kesakitan anaknya karena patah 他 kakinya. 为自己有一个不完全的孩子感到不满意，所以他爱的是自己，他没有爱他的孩子。 Tetapi sebaliknya dia merasa tidak puas, tidak senang atas kecacatan yang dialami oleh anaknya itu. 一个真正伟大的父亲， Seorang ayah yang sungguh-sungguh 为孩 agung, 子的病难过， dia akan bersedih karena sakit 不因为 anaknya. 病把孩子丢掉。 Dan tidak mungkin dia membuang anaknya karena 一 anaknya 个伟 sakit. 大的丈夫 Seorang suami yang agung, 为妻子的软弱跟别人发生关系难过， dia akan bersedih karena kelemahan istrinya sehingga berselingkuh dengan pria yang lain. 还是盼望挽回对妻子的爱情。 Dan dia masih mengharapkan bisa mengembalikan cinta kasihnya itu kepada 所以 istrinya. 今天有很多合法的事情， Dan hari ini banyak hal-hal yang sah, 在上帝面前是不完美的， tetapi di hadapan Tuhan itu tidaklah 因为 sempurna. 你用法律
袒护自己， Maka kalau kita dengan hukum membela diri, 用法律原谅自己， dengan hukum kita mengampuni 但 diri 你 kita 不是 sendiri, 用恩典爱犯法的人。 tetapi kita bukan dengan cinta kasih mengasihi orang yang 所 bersalah. 以耶稣在这里讲这句话， Maka di sini- 在这里讲这句 Maka 话， di sini Yesus mengatakan kalimat 你 ini, 们听见古人有话说， kalian telah mendengarkan yang disampaikan kepada nenek 你 moyang, 要休妻，你要给他一张休书。 ketika seseorang akan menceraikan istrinya harus memberikan surat cerai 这 kepada 句话 dia. 什么意思呢？ Apakah artinya kalimat 你 ini? 已经合法， Engkau sudah secara sah, 你可以离婚了。 engkau sudah boleh bercerai 但 sekarang. 是耶稣说， Tetapi Yesus 若 mengatakan, 不是为了淫乱的缘故， jikalau bukan karena 你 perzinahan, 不可以这么做的。 engkau tidak boleh 你 melakukannya. 说是啊， Oh iya 你 betul, 淫乱了， itu sudah berzina. 所以我这样做 Maka 了。 aku melakukan seperti 耶稣 ini. 这里提到两句 Tetapi 话， di sini Yesus mengatakan lagi dua 一 kalimat. 句是因为， Yang satu karena, 一个是以后要成 yang 就的。 satu lagi yang akan digenapkan 如果 kemudian. 你不是为了淫乱的缘故， Jikalau engkau bukan karena 你 perzinahan, 乃是要让他以后变成淫妇了。 tetapi engkau akan menjadikan dia kemudian hari menjadi 那 berzina. 我们好好明白这句话的意思。 Maka kalau kita mau mengerti akan kalimat ini, karena因为他犯奸淫了， karena dia sekarang sudah berzina, 所以我要一张休书把它休掉了。 maka saya dengan satu surat cerai mau 那 menceraikannya. 么你解决了你的问题， Engkau telah menyelesaikan masalahmu. 因为他不好，我丢掉他。 Karena dia tidak baik maka aku 但 membuangnya. 你没有解决他的问题。 Tetapi engkau tidak menyelesaikan masalah dia. 当你丢掉他的时候， Ketika engkau membuang dia, 他就变成一个再跟别的男人发生关系，再一次结婚的时候，那好不好啊？ maka dia pun tidak berdaya dan dia akan menikah lagi dengan pria yang lain dan melakukan lagi perzinahan. Apakah itu baik? 耶稣说， Yesus mengatakan 原因是他犯淫乱， itu alasannya karena dia telah berzina, 但是结果是让他更淫犯。 tetapi akibatnya membuat dia lebih berzina 你 lagi. 解决问题吗？ Apakah engkau menyelesaikan 你 masalah? 没有解决问 Sama 题， sekali engkau tidak menyelesaikan 你 masalah, 制造新的问题。 tetapi engkau mengakibatkan satu masalah yang baru. 这个就是耶稣的救恩以外，人对罪所能做的事情，不过是如此而已。 Ini yang dimaksudkan dengan di luar anugerah keselamatan Tuhan yang manusia bisa lakukan terhadap dosa. 就在基督的救恩里面，罪恶才真正被解决。 Hanya di dalam anugerah keselamatan Tuhan sajalah dosa manusia boleh mendapatkan penyelesaian yang sesungguhnya. 在耶稣的救恩以外， Di luar anugerah keselamatan 我们是 Tuhan, 罪 Yesus, 上加罪。 bahwa kita dosa ditambah ke atas 我 dosa 们犯了 kita. 罪以后犯更多的罪。 Kita setelah berdosa kemudian kita akan bertambah lagi dosa yang lebih 所以 banyak. 耶稣这句话的解释是很深很深的事情。 Penjelasan daripada Yesus ini mempunyai pengertian yang sangat mendalam. 你知道他有毛病， Engkau tahu dia bermasalah, 你休了他， engkau telah 那 menceraikannya, 他再结婚的时候， tetapi ketika dia menikah 你 lagi, 就害别人再犯淫乱的罪，侵吞了你的妻子。 maka engkau mengakibatkan orang lain itu berdosa perzinahan dan telah karena dia menikah dengan istrimu itu. 这样我们看见人在罪的事情上是没有办法解决的。 Dengan demikian kita bisa melihat bahwa manusia tidak mungkin menyelesaikan masalah dosanya. 罪人只顾自己的方便， Orang berdosa hanya memikirkan tentang keleluasaan 因为 diri. 他犯奸淫，所以让他走吧， Karena dia telah berzina, maka biarkan dia pergi. 我就自由了。 Maka saya menjadi 我 bebas. 可以再结婚的时候， Saya ketika boleh menikah 我 kembali, 重新享受快乐。 saya kembali menikmati 所以他的 kesukacitaan. 重点是解决他自己的问题， Maka intinya adalah menyelesaikan masalah dirinya. 完全不是要解决另外一个人的问题。 Sama sekali bukanlah untuk menyelesaikan masalah orang 所以 lain. 罪上加罪。 Maka dosa ditambahkan di atas dosa. 耶稣这一段话要告诉我们什么呢？ Kalimat yang disampaikan Yesus ini apakah sesungguhnya yang dia mau 虽 disampaikan 然 kepada kita? 离婚有时候是不能避免的一件事实， Meskipun perceraian itu merupakan satu realita kadang-kadang yang tidak bisa kita hindarkan. 我们的太太或者我们的丈夫有可能因为软弱犯奸淫的罪。 Baik itu istri ataupun suami kita karena kelemahan dirinya, mereka mungkin melakukan dosa 那 perzinahan. 我们怎么解决这个问题？ Tetapi bagaimanakah kita menyelesaikan 很 masalah 多 ini? 人只顾自己， Banyak orang hanya mementingkan diri. 你既然错了，你去死 Dan 吧， kalau engkau sudah salah, biarkan engkau mati. 不是我的错。 Bukan salah saya. 那我有机会找到一个新的，我就很快乐了。 Dan kalau saya punya kesempatan mencari satu yang baru, maka saya akan sangat bersuka 难 cita. 道神的旨意是这样吗？ Apakah kehendak Tuhan seperti ini kah? 如果上帝的心也是这样的， Jikalau hati Tuhan juga seperti ini, 那么亚当夏娃犯罪，
他的子子孙孙违背上帝，全部被上帝丢掉，上帝就解决问题了。 Maka Adam Hawa ketika mereka berdosa dan anak keturunan mereka juga berdosa, Allah membuang mereka semuanya, Allah telah menyelesaikan masalah itukah? 这样就没有一个人上天堂， Dengan demikian tidak seorang pun yang bisa masuk surga. 没有一个人从罪恶中间被挽回过来 Tidak。seorang pun yang bisa dikembalikan dari posisinya 上帝说 sebagai 我 pendosa. 解决问题了， Allah mengatakan aku telah menyelesaikan 因为 masalah. 按照我的形象犯罪的人都给我赶到地狱里面去了。 Karena semua yang diciptakan sesuai dengan peta dan teladanku sekarang sudah berdosa dan semua telah kuusir 我 masuk ke dalam 现在 neraka. 解决了问题了， Aku sekarang telah menyelesaikan 我 masalah 可以重新创造另外一种新种的人类。 dan aku akan menciptakan kembali benih manusia yang baru. 我把旧的丢掉了， Aku telah membuang manusia-manusia lama 建立新的一个社会。 akan menjadi satu masyarakat yang baru. 这不是我的自由吗？ Bukankah ini kebebasanku? 我们的上帝有绝对的条件， Allah kita mempunyai syarat yang mutlak 有绝对的原则， dan juga mempunyai prinsip yang 有 mutlak 最绝对的自由解决犯罪这种情形。 dan mempunyai kebebasan yang paling mutlak untuk menyelesaikan orang-orang yang berdosa 我 seperti 们的 ini. 主不是如此， Tetapi tidak demikian dengan Tuhan 失去 kita. 的还是他的， Yang telah hilang itu juga masih miliknya. 错失是很遗憾的。 Yang sudah salah itu dia sangat 但是 menyesali. 从遗憾中间挽回过来，就是他的救恩。 Dan dari penyesalan dia mengembalikannya, itulah anugerah keselamatan dia. 这是基督教， Inilah kekristenan. 这是耶稣到世界上来， Inilah tujuan Yesus datang ke dalam dunia 所要 ini 成全的事情。 yang mau digenapinya. 所以我不能说你不可以照着旧约所讲的话去做， Maka aku tidak bisa mengatakan engkau tidak bisa melakukan seturut dengan yang disampaikan dalam perjanjian 但是 lama. 旧约的方法是最好的嘛？ Tetapi apakah cara perjanjian lama itu yang terbaik? 摩西的律法是最完全的 Apakah 嘛。 Taurat Musa itu yang paling sempurna? 人的解决的办法就是这么简单嘛？ Apakah penyelesaian manusia itu sesederhana itu? 所以有一个牧师说， Maka ada seorang pendeta 虽 mengatakan, 然你的妻子犯奸淫， meskipun istrimu berdosa, 你有权柄跟 berzina, 他离婚， engkau mempunyai syarat hak untuk 而且 menceraikannya. 你有圣经的根据， Bahkan engkau mempunyai dasar 但 Alkitab. 是新约圣经有更高的标准，是我们应当在追求的。 Tetapi perjanjian baru mempunyai standar yang lebih tinggi lagi untuk kita menuntutnya. 因为如果你的妻子犯奸淫，你就离婚，你就解决的话， Karena kalau istrimu berzina, maka engkau menceraikannya, engkau menyelesaikan masalah seperti itu. 表示有一些罪是永远不可以赦免的。 Ini berarti bahwa ada sebagian dosa yang selamanya tidak akan diampuni. 这不是圣经的原则。 Ini bukan prinsip Alkitab. 圣经的原则，犯罪我们应当赦免他， Prinsip Alkitab adalah orang yang berdosa kita harus 我 mengampuninya. 们应当盼望他悔改。 Kita harus mengharapkan dia boleh bertobat. 悔改以后不要再犯， Setelah dia bertobat tidak lagi 我 melakukannya, 们就应当回到原先的爱、原先婚姻合一的情形。 maka kita harus kembali kepada cinta kasih yang mula-mula, kembali kepada suasana keadaan pernikahan yang 所以 mula-mula. 同样一件事情，一个过错可以有很多的解释。 Maka sama halnya dengan satu hal, satu kesalahan itu banyak sekali penjelasan dan 但 penyelesaiannya. 是我们要找最好的圣经原则来效法我们的主，来处理犯罪的事情。 Tetapi haruslah kita mencari prinsip Alkitab dan kita meneladani Tuhan dalam menyelesaikan masalah 现在 kita. 我要讲第二段的信息， Sekarang saya mau membicarakan tentang bagian 我 kedua. 们讲哪一方面呢？ Bagian manakah itu? 就是如果真正发生到很难维持下去的时候，那怎么办呢？ Yaitu jikalau sungguh-sungguh terjadi kita tidak bisa lagi mempertahankannya, melanjutkannya lagi. 如 Kita 果 harus 继 bagaimana? 续下去是很难接受，好像地狱一样的痛苦，那么离婚可以吗？ Kalau kita melanjutkannya itu seperti penderitaan di dalam neraka, apakah dalam hal tersebut kita diizinkan untuk bercerai? 这一件事，天主教、基督教还有不同的看法，有不同的结论。 Dalam hal ini baik Katolik ataupun kekristenan mempunyai pandangan yang berbeda dan kesimpulan yang berbeda 那么 pula. 圣经有一些的记载，告诉我们这些应当怎么处理吗？ Dan apakah dalam Alkitab ada sebagian catatan yang memberitahukan kepada kita cara 我 penyelesaiannya? 们提到几个问题： Kita membicarakan beberapa macam 亚 masalah. 伯拉罕他的婚姻不尽完美， Pernikahan Abraham boleh dikatakan tidak sempurna 因为到了他99岁，撒拉还没有生孩子。 karena hingga dia berusia 99 tahun, Sarah istrinya masih belum mempunyai anak. 照着中国
古代的文化， Seturut dengan kebudayaan kuno Tiongkok, 有7种理由可以离婚： ada 7 alasan seseorang boleh bercerai, 没有孩子， tidak punya anak, 永远吵不停， dan terus bertengkar. 妻子喋喋不休一直讲话就可以离婚了。 Dan kalau istrinya terus rewet dan Nah. tidak berhenti-berhenti, boleh 这个 diceraikan. 是中国古代的离婚的7大理由。 Ini merupakan 7 alasan utama di dalam kebudayaan Tiongkok yang seseorang boleh 你 bercerai. 们好好去查考，我今天不细节都讲了。 Saudara boleh mencarinya dan menelitinya, dan saya tidak akan menjelaskan lebih lanjut 但是 pada 中国 hari 人 ini. 也知道， Tetapi orang Tionghoa juga 原 mengetahui 先娶的第一个 yang awalnya mereka menikahi seorang istri yang pertama, 是很宝贵的， itu yang sangat berharga. 何况很多时候是父母做媒才做成功的。 Bahkan juga dipasangkan, dicocokkan, Dijodohkan. dijodohkan oleh orang 我的 tua. orang tua，那不可以随便离开的。 Maka tidak boleh sembarangan bercerai. 所以中国人最后就犯了一个毛病： Maka orang Tionghoa akhirnya mereka melakukan satu 你 kesalahan. 不满一个妻子，你不离开她， Ketika seseorang itu tidak puas kepada istrinya, dia tidak bercerai 你 dengannya, 另外娶一个更年轻的。 tetapi dia memperistri lagi seorang yang lebih muda. 那么这样的中国人就很多人有多妻的家庭， Maka dengan demikian di kalangan orang Tionghoa mempunyai banyak keluarga yang banyak istri. banyak suami mempunyai istri lebih dari satu。那么在名义上说，他老婆还在嘛，他没有得罪他。 Dan secara reputasi orang itu akan mengatakan istrinya masih ada dan dia tidak bersalah kepada dia. 在享受上，他有了老婆做样子，有小老婆做他的伴居。 Dalam hal kenikmatan, dia mempunyai istri tuanya sebagai model, tetapi dia mempunyai kenikmatan dengan istri 这 mudanya. 还是为了自己的名义，不是为了真理而行这个事情。 Ini masih semuanya demi reputasi mereka, bukan demi kebenaran mereka melakukannya. 中国文化跟外国文化不同的地方就在这里。 Di sinilah perbedaan kebudayaan Tionghoa dengan kebudayaan Barat. 外国文化不喜欢一个就解掉它，再娶一个；再不喜欢，再解掉它，再娶另外一个。 Dalam kebudayaan Barat, kalau tidak senang lagi kepada yang istrinya itu, mereka akan menceraikan, memperistri lagi yang baru. Kalau tidak senang lagi, diceraikan lagi dan berperistri 他 lagi yang 永 baru. 远就是一个太太。 Selamanya mereka hanya mempunyai seorang 你 istri. 看见一个人几年前他的老婆不是这个，怎 Kalau 么 se- 现在换了一个呢？ Kalau kita melihat seseorang yang beberapa tahun yang lalu istrinya bukan ini, mengapa sekarang dia telah mengganti yang 你 lain? 不奇怪， Engkau tidak akan 因 merasa 为他是外 heran 国人， karena mereka adalah orang 但 Barat, 中国人不是如此。 tetapi tidak demikian dengan orang 那么 Tionghoa. 要不然跟他的妻子之间的关系应该是很好的， Dan hubungan Abraham dengan istrinya harusnya sangat baik. 但因为没有生孩子， Tetapi karena mereka tidak melahirkan anak, 但上帝说我要你做多国之父。 tetapi Allah mengatakan, aku mau menjadikan engkau bapa segala 你的 bangsa. 子孙要像天上的星那么多，像海边的沙那么多。 Keturunanmu akan seperti banyaknya bintang di langit dan pasir yang ada di pantai. 要不然不怀疑上帝， Abraham tidak meragukan Tuhan. 要不然相信上帝。 Abraham percaya kepada 所 Tuhan 以因为他对上帝的信，上帝就称他是义人。 karena imannya kepada Tuhan, maka Allah menyebut dia sebagai orang yang 那么 benar. 他就慢慢猜上帝的意思是什么。 Maka dia pun pelan-pelan mencoba menduga apakah kebenaran 我 Tuhan 结 itu. 婚了几十年都没有孩子， Saya sudah menikah puluhan tahun tidak mempunyai 当 anak. 然这是上帝许可的事情。 Sudah barang tentu ini merupakan hal yang diizinkan oleh 上 Tuhan. 帝应许我有生很多的孩子，做多国之父。 Tetapi Allah berjanji, aku akan melahirkan banyak anak dan menjadi bapa segala 我不 bangsa. 敢怀疑上帝， Dan aku tidak berani meragukan 他讲 Tuhan. 的话一定会成就。 Perkataan yang dikatakan itu pasti akan 但是 digenapi. 到他的妻子停经以后呢，还没有孩子， Tetapi sampai kepada istrinya berhenti menstruasinya itu, dia masih belum 所以 punya anak. 上帝啊，你什么意思呢？ Maka dia menanyakan, oh Tuhan, apakah maksudmu 你不给我孩子， engkau tidak menganugerahkan anak 你 kepadaku? 又叫撒拉的月经停止了， Dan engkau juga telah mematikan haid daripada 所 Sarah. 以这两个人想来想去想不明白。 Maka kedua orang ini terus merenungkan, memikirkan, tetapi tetap tidak 撒拉 mengerti. 就想， Maka Sarah pun 上 berpikir, 帝要给亚伯兰的孩子， Allah mau menganugerahkan anak kepada Abraham, 上帝叫我月经停止了， tetapi Allah telah menghentikan haidku. 还不清楚嘛？ Aku apakah 就是 bukan sudah
他 jelas. 可以有孩子，但不一定透过我啊。 Ini berarti dia boleh mempunyai anak, tetapi belum tentu melalui 所以他 saya. 把他的使女就把他带到撒拉的帐篷里面。 Maka dia memberikan satu pembantu perempuannya ke dalam kemah dari suaminya 我把 Abraham. 我的仆人送给你，借给你用。 Aku meminjamkan pembantuku kepadamu, 这几天你跟他睡觉吧， biar engkau boleh tidur dengan dia 这样 beberapa 我 hari ini. 们就可以成全上帝的应许。 Maka dengan demikian kita bisa menggenapi janji Tuhan. 哇，这个世界上女人最笨的事情就是介绍别的女人进到她丈夫的房间。 Saudara sekalian, hal yang paling bodoh dalam dunia ini adalah seorang perempuan memperkenalkan perempuan yang lain ke dalam kemah suaminya. 上帝创造女人，给她心比男人窄一点。 Allah menciptakan perempuan sehingga hati mereka lebih kecil lebih picik daripada laki-laki. 上帝要用这个办法建立家庭的完美，不要让罪恶侵犯。 Dengan cara demikian Allah mau membangun keluarga supaya tidak mudah untuk dilanggar. tidak mudah diserang oleh dosa，但是女人自己不懂上帝的原则，把大量代替上帝的旨意，就带来很大的灾难。 Tetapi perempuan tidak mengerti akan prinsip Tuhan. Mereka justru melapangkan dada dan akibatnya mendatangkan bencana yang besar. 我把我的使女交给你， Aku menyerahkan pembantuku kepadamu. 你跟她睡觉吧。 Tidurlah dengan dia. 如果她怀孕了， Jikalau dia menjadi 表示上 hamil, 帝成全了她的应许， itu berarti bahwa Allah telah menggenapi janjinya. 表示你也可以做父亲了。 Itu berarti bahwa engkau juga boleh menjadi seorang ayah. 奇怪哦， Heran sekali 正 bukan? 式结婚几十年没有孩子， Pernikahan yang resmi beberapa puluh tahun tidak mempunyai anak, 偷偷一个晚上孩子就生出来了。 tapi curi-curi bersetubuh satu malam saja anak 这 sudah 个 dilahirkan. 世界很多这样的情形。 Di dalam dunia banyak kejadian seperti 为 ini. 什么呢？正式的多少次都生不出孩子？ Mengapa pernikahan yang resmi berapa puluh kali pun tidak bisa melahirkan 我们 anak? 偷偷睡觉一晚上，肚子就大起来了。 Tetapi orang yang curi-curi bersetubuh satu malam saja sudah bisa 你 mengandung. 以为这一个被借来的妇女会满足吗？ Saudara mengira perempuan yang dipinjamkan ini bisa merasa puas 当她有了一个孩子以后， setelah dia mempunyai seorang anak, 她的心就大起来了。 maka hatinya pun akan menjadi 原 besar. 来是亚伯兰有孩子的是我，不是你。 Rupanya yang membuat Abraham mempunyai anak adalah saya, bukan 所 engkau. 以以后在永恒的中间，我是震慑他后代的母亲，你没有份。 Maka di kemudian hari, di dalam kekekalan, aku adalah ibu daripada keturunannya, bukan engkau. 那这样可以跟撒拉离婚吗？ Dengan demikian, apakah boleh bercerai dengan Sarah? 你看圣经的原则， Ketika saudara melihat prinsip 很 Alkitab, 很严格的标准在里面。 mempunyai standar yang begitu ketat di dalamnya. 亲爱的弟兄姊 Bapak 妹， Ibu yang kami kasihi, 亚伯兰跟撒拉的这个使女睡觉一个晚上，产生了几千年阿拉伯人跟以色列人仇恨的历史。 keturunan yang dihasilkan daripada Abraham dengan perempuan pembantu dari Sarah ini mengakibatkan puluhan tahun yang merupakan peperangan daripada orang-orang Arab dengan bangsa Israel. 一个晚上变成几千年的战争， Satu malam mengakibatkan peperangan ribuan tahun. 可怕吗？ Apakah itu 这 mengerikan? 个是第一个例子。 Ini merupakan contoh yang pertama. 圣经嘛还有什么例子呢？ Contoh apakah lagi yang ada dalam Alkitab? 约瑟的例子。 Yaitu contoh dari Yusuf. 约瑟没有办法娶到自己同住的妻子， Yusuf tidak berdaya untuk memperistri seorang dari kaumnya, dari 因为 bangsanya. 他从小被卖到埃及去， Karena dari kecil dia dijual ke Mesir, 所以他只能跟埃及的女人结婚。 maka dia hanya bisa menikah dengan perempuan Mesir. 约瑟完全没有不好的记录。 Tetapi Yusuf sama sekali tidak mempunyai catatan yang tidak baik. 接下去我们再看第三个例子， Selanjutnya kita melihat lagi contoh yang ketiga, 摩西的例子。 yaitu contoh dari Musa. 摩西从婴孩就被送到法老的王宫去。 Musa sejak bayi dia pun telah dihantar ke istana Firaun. 摩西40岁的时候，因为杀了一个埃及人，被赶出去了。 Ketika usia 40 tahun Musa membunuh seorang Mesir, maka dia diusir dari istana. 照样没有机会跟自己的百姓结婚， Sama halnya dia tidak mempunyai kesempatan untuk menikah dengan 所 bangsanya 以他 sendiri. 娶了米甸祭司的女儿，外邦人的希波拉做他的妻子。 Maka dia telah memperistri seorang anak dari imam dari kaum Midian, seorang yang bernama Zipora. 然后呢，
他们婚姻了也很久。 dan mereka pernikahan juga berlangsung 忽然 lama. 圣经记载一件事情： Tiba-tiba Alkitab mencatat satu hal, 以色列人从埃及出来以后，看到摩西跟古色的女子结婚， ketika bangsa Israel keluar dari Mesir, mereka melihat Musa menikah dengan orang dari 古许， Kus. 所以他们就反对他。 Maka mereka menentang. 那么是不是摩西再结婚呢？ Lalu apakah Musa menikah 如 lagi? 果摩西曾经有了希伯拉，摩西再跟古色的女子结婚，摩西是不是重婚？摩西是不是很多的妻子呢？ Jikalau Musa yang sudah mempunyai istri dengan Zipora dan kemudian dia menikah lagi dengan perempuan Kus, apakah berarti Musa mempunyai istri yang banyak? 圣经没有清楚告诉我们， Alkitab tidak dengan jelas 所以 mengatakan kepada 我的 kita. 看法， Maka tetapi pandangan 很 saya, 可能以色列人故意挑剔摩西，因为他们反对他的领导。 mungkin sekali bangsa Israel sengaja mencari kesalahan dari Musa karena mereka menentang akan 原 pimpinannya. 来你的妻子不是同族的人， Rupanya istrimu bukan dari kaum bangsa yang 他 sama. 们去查到，可能希伯拉有艾撒、俄比亚的这个血统在里面， Dan mereka meneliti mungkin Zipora itu mempunyai aliran darah daripada 所以 Ethiopia， Ethiopia. 所以他们就攻击他。 Maka mereka pun menyerang 你 dia. 怎么可以同这个黑人结婚呢？ Bagaimanakah mungkin kau menikah dengan seorang berkulit 摩 hitam? 西非常痛苦，作为以色列的领袖。 Sebagai pemimpin bangsa Israel, Musa sangat bersedih. 但是这里没有提到是不是犯奸淫的事情。 Tetapi dalam hal ini tidak mencatat apakah dia melakukan 我 perzinahan. 相信摩西一生圣洁，摩西一生只有一个妻子，但以色列还是要攻击他。 Dan saya percaya bahwa Musa seumur hidupnya suci dan seumur hidupnya hanya ada satu istri, tetapi bangsa Israel tetap mau menyerang 接下 dia. 来我们看到有参孙的例子。 Selanjutnya kita melihat contoh tentang Simpson. 参孙结婚的时候，他就娶了非利士人，叫做大利拉。 Samson ketika dia menikah dengan seorang perempuan dari Filistin yang bernama Delila. 参孙是不是随便见到女人都犯奸淫的人？不是。 Apakah Simpson ketika berjumpa dengan perempuan manapun dia sembarangan berzina? Bukan demikian 参 orangnya. 孙太爱大利拉，但是大利拉不是以色列人，是没有隔离的人生出来的。 Tetapi karena Simpson terlalu mengasihi Delila, tetapi Delila bukan bangsa Israel dan dari kaum yang tidak 那 bersunat. 么这件事情是不合上帝的旨意， Dan hal ini tidak berkenan kepada Tuhan. 但是 Tetapi 上帝讲一句话： satu kalimat yang Allah katakan, 参孙跟大利拉的结合， pernikahan daripada Simpson dan Delila 这是出于我， ini yang 因yang 故意经干， kuizinkan, 所以呢，你们不要讲话。 maka kalian jangan berkata-kata. 为什么上帝许可一些违背他旨意的婚姻成功呢？ Mengapa Allah mengizinkan sebagian pernikahan yang menentang kepada kehendaknya itu? 请你们注意，我们的婚姻不一定就是上帝所定的旨意。 Saudara perhatikan bahwa pernikahan kita belum tentu adalah kehendak yang Tuhan tetapkan untuk 在 kita. 我神学里面，我告诉你们，上帝的旨意有4个层次。 Di dalam teologi yang saya ajarkan, saya katakan kepada saudara bahwa kehendak Tuhan ada 4 tahapan. 第一，上帝永恒的计划； Yang pertama, yang sesuai dengan kehendak Allah yang kekal. 第二， Yang kedua, 上帝在历史中间的引导； pimpinan Tuhan di dalam sejarah. 第三， Yang ketiga, 上帝在一些特殊的情形中间特别许可； dan yang Tuhan izinkan di dalam kondisi-kondisi tertentu yang khusus. 第四， Yang 完 keempat, 全不合上帝的旨意，上帝任凭你自由去犯罪。 sama sekali tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, tetapi Allah memberikan kebebasan untuk 这4 melakukannya. 个层次都在上帝的意志里面， Keempat tahapan ini semua di dalam kehendak Tuhan. 在上帝永远的计划里面。 Maka di dalam kehendak Tuhan yang 你 kekal, 顺服了，你是最有福气的。 kalau engkau mentaatinya, maka engkau adalah orang yang paling 第二，你 berbahagia. 模糊的时候， Dan ketika suasana kabur 上帝引导你， dan Tuhan akan menuntun 上 memimpin 帝的 engkau 引导 di dalam pimpinan 表示他 Tuhan, 还爱你， itu berarti bahwa dia masih 他还 mengasihi engkau, 继续带领你。 dia masih terus memimpin 上 engkau. 帝的引导是要把你带到他永远的旨意里面。 Pimpinan Tuhan adalah membawa engkau masuk ke dalam kehendaknya yang 第 kekal. 三， Yang ketiga, 你不肯顺服上帝， ketika engkau tidak mau taat 你 kepada 照 Tuhan 着你的意念， seturut dengan kehendakmu 凭着 sendiri, 你的自由去行的时候， ketika engkau melakukan seturut dengan 上帝的 kebebasanmu, 好，
我许可你。 maka Allah akan mengatakan, baik, aku akan 你 mengizinkan. 活的不是上帝永远的旨意， Dan engkau tidak melakukan kehendak Allah yang kekal. 你也不是在上帝历史的引导中 Dan 间。 engkau juga tidak ada dalam pimpinan Tuhan di dalam sejarah. 上帝许可你， Allah mengizinkan 我 engkau. 相信很多人的婚姻不是神的旨意，也不是在历史中的引导，是神暂时的许可。 Saya percaya bahwa banyak pernikahan yang bukan kehendak Tuhan dan juga bukan di dalam pimpinan Tuhan dalam sejarah, tetapi untuk sementara Allah 但 mengizinkannya. 人总是以为自己在上帝引导中间， Tetapi manusia senantiasa mengira bahwa mereka di dalam pimpinan 所以 Tuhan, 常常满足自己。 maka mereka senantiasa merasa 我 puas 相 diri. 信参孙就是这样。 Saya percaya demikianlah dengan Simpson. 参孙爱大利拉， Simpson mengasihi Delila. 因为上帝的旨意吗？ Apakah itu karena kehendak Tuhan? 不是， Bukan. 因为大利拉很吸引他， Karena Delila begitu mempunyai daya tarik, 大利拉很漂亮， Delila begitu cantik, 大利的身体很吸引他犯奸淫的条件。 postur tubuh daripada Delila begitu seksi sehingga menarik dia untuk berdosa. 所以摩西沉醉在大利拉怀中， Maka Simpson tidur di dalam pelukan Delila. 是上帝特别许可的。 Itu yang secara khusus Tuhan izinkan. 所以上帝说：“这是出于我。 Karena Allah mengatakan ini yang kuizinkan. ”这个是圣经里面的2次里面的1次， Ini merupakan satu daripada 2 kali yang terjadi dalam 另 Alkitab. 外1次就是以色列国跟犹大国分裂的时候，是神所许可的。 Kali yang lain adalah pengizinan daripada Tuhan ketika kerajaan Israel pecah dengan kerajaan Yehuda. 这是很可怕的事 Ini 情。 merupakan hal yang sangat 上 mengerikan. 帝许可的事情，很多是后来很不好的事情。 Yang Allah izinkan itu banyak yang akibatnya hasilnya nanti yang sangat tidak 你 baik. 不追求上帝的旨意，随便娶一个漂亮的女孩子做你的妻子，上帝许可，但是可能以后你的一生的结束，跟你有的子孙很大的吃亏。 Ketika seseorang tidak taat kepada tuntunan pimpinan daripada Tuhan dan sembarangan mencari pasangannya, maka hanya akhirnya cari yang cantik. hanya mencari yang cantik, maka dia akan mendapatkan satu akibat, satu hasil yang sangat Dia sementara diizinkan, tetapi akibatnya menakutkan, baik ajalnya atau keturunannya akan dibuang oleh Tuhan. 这很可怕。 ini merupakan hal yang sangat mengerikan. 参孙是最大的、最有能力的士师， Simpson adalah seorang Hakim-hakim. hakim-hakim yang paling gagah perkasa. 他是最有能力的， Dia yang paling kuat, 他 gagah 杀 perkasa, 死的人最多的。 yang dia bunuh yang paling banyak. 但是他的时代，圣经没有说以色列太平几十年， Tetap- 因为他没有达到这一点。 Tetapi dalam zamannya Alkitab tidak mencatat bahwa bangsa Israel mengalami perdamaian karena Nama- dia tidak mempunyai kontribusi dalam 我 hal 老实 ini. 的说， Secara jujur saya 世 katakan 界历史里面 di dalam sejarah dunia 真正完美的婚姻没有多少 percent， pernikahan yang sungguh-sungguh sempurna itu hanya beberapa persen 连 saja, 基督徒在内， termasuk orang Kristen. 有很多人是不可能没有离婚的。 Ada banyak orang tidak mungkin tidak 当 bercerai. 然，我们的心很难过， Sudah barang tentu kita sangat 我 sedih. 们盼望每一个家庭都是美满的结合、美满的结束、美满的传宗接代下去。 Kita mengharapkan setiap keluarga begitu sempurna dipersatukan dan begitu sempurna mereka mengakhirinya dan bisa mempunyai keturunan yang 但是 baik. 我这里要提醒一件事情： Tetapi satu hal yang saya mau ingatkan di sini, 如果人的软弱没有办法达到完美的结局， jikalau karena kelemahan manusia tidak mungkin mencapai satu akhir yang sempurna, 有一些人一定要离婚的 ada 话， sebagian orang yang pasti harus 我 bercerai. 们不要太快论断。 Maka saya tidak mau terlalu cepat menghakimi. saya tidak mau kamu Saya tidak mau saudara terlalu cepat menghakimi, 太快批判别人， terlalu cepat mengkritik orang 因 lain. 为批判别人 Karena kalau kita mengkritik yang lain, 是很容易的事 itu 情。 hal yang mudah. 轮到你自己在同样的处境，可能你会更困难应付那个事情。 Tetapi ketika giliranmu pada posisi yang sama, mungkin sekali engkau akan sulit sekali untuk 所以我 menyelesaikannya. 们每个人养成一个习惯， Maka biarlah kita membiasakan diri. 别人离婚不离婚不是我的事情， Kalau orang lain bercerai atau tidak
bukan urusan 我 saya. 也不是他的审判主， Saya juga bukan adalah Tuhan yang menghakimi dia. 我们不需要太多论断。 Kita jangan terlalu banyak menghakimi. 我们的弟兄有软弱， Kalau saudara-saudari kita ada kelemahan, 或者我们同样基督徒有一定要离婚的事情， ataukah kita sesama orang Kristen mempunyai keadaan yang harus 我 bercerai, 们除了代祷规劝之外， selain daripada kita mendoakan dan menasihati, 我们没有果效， kita tidak mempunyai hasil 我们 apapun, 就放弃论断， dan maka biarlah kita tidak menghakimi, 我们把它交托给上帝。 maka kita serahkan mereka kepada Tuhan. 求主赐福双方离婚以后，还愿你信主、爱主、跟随主到底。 Kita kiranya Tuhan memberkati kedua pihak setelah mereka bercerai, mereka tetap percaya kepada Tuhan dan melayani Tuhan. 如果有人再结婚， Jikalau ada yang menikah 我们 kembali, 也盼望他们以后有更好的婚姻生活，有更好的结果。 kita juga mengharapkan mereka di kemudian hari mempunyai kehidupan pernikahan yang lebih baik dan satu akhir pernikahan yang lebih baik 除了 pula. 人可能失败以外， Selain daripada manusia mungkin 有 gagal, 一些的事情发生，上帝说这是出于我，所以人不要太多讲话。 ada sebagian hal yang terjadi, Allah mengatakan ini yang kuizinkan, maka bagi manusia janganlah terlalu banyak bicara. 在许多错误的中间， Di dalam banyak kesalahan, 神还有恩典。 Allah masih menyisakan 在 anugerahnya. 人犯罪以后， Setelah manusia berdosa, 神还赐福。 Allah masih memberkati. 所以我们现在在看见大卫的情形， Maka sekarang kita lihat lagi keadaan Daud. 世界的人类千万曾经活过的人， Orang-orang dalam dunia ini puluhan juta, ratusan juta, begitu banyak. 圣经只有一个人是完全合神心意的人。 Alkitab mencatat bahwa hanya ada satu orang yang hidupnya berkenan kepada Tuhan. 换一句话说，我们没有一个人比大卫更讨上帝的喜悦。 Dengan kata lain bahwa kita tidak seorang pun yang lebih berkenan kepada Tuhan dibandingkan dengan Daud. 虽然我们的生活可能比他好， Meskipun kehidupan kita mungkin lebih baik dari dia, 我们没有离婚， kita tidak bercerai, 我们没有奸淫。 kita tidak berzina. 大卫跟四八犯奸淫， Ketika Daud berzina dengan Batseba, 大卫借刀杀死88的丈夫乌利亚。 Daud membunuh suami daripada Batseba, Uria, melalui tangan 但 orang 是 lain. 从整个的生活来说， Kalau kita melihat dari keseluruhan 我们 hidupnya, 没有比大卫好， kita tidak lebih baik dari 因为 Daud. 他是完全合神心意的一个人。 Karena dia adalah seorang yang secara sempurna berkenan kepada Tuhan. 为什么圣经记载这样矛盾的两件事情呢？ Mengapa Alkitab mencatat kedua hal yang sangat berkontradiktif? Ada最合神心意的。 seperti ini. Dia adalah orang yang sangat berkenan 为 kepada 什么 Tuhan. 他还会犯奸淫呢？ Mengapa dia masih bisa berzina? 如果我们趁机会大批评大卫，我们的理由是很充足的。 Jikalau kita mengambil kesempatan kita mengkritik keras di Daud, maka kita mempunyai alasan yang 什么 kuat. 叫做合神心意？ Apakah yang dimaksud dengan berkenan Ni kepada fan Tuhan? jenin. Engkau telah berzina. Ni 杀人家的丈夫。 Engkau telah membunuh suami orang 还 lain. 是基督徒吗？ Engkau apakah masih orang Kristen? 神的看法不一样。 Tetapi pandangan 因为 Allah 从 berbeda. 整个大卫的生命中间， Maka dari keseluruhan hidup 他 Daud ini, 最明白上帝的心意。 dialah orang yang paling mengerti akan isi 虽然 hati 他的 Tuhan. 缺点比很多人更多， Meskipun kelemahannya lebih banyak daripada banyak 但 orang, 是神照样赐福他的后代。 tetapi Allah tetap memberkati 你 keturunannya. 说怎么看出来呢？ Saudara bagaimana bisa melihatnya? 耶稣是大卫的子孙， Yesus adalah keturunan Daud. 有了这样一个不太好的先祖， Ada nenek moyang yang tidak terlalu baik seperti 上 ini. 帝怎么还会赐福，让大卫的子孙里面有耶稣生出来呢？ Bagaimanakah Allah tetap memberkati sehingga keturunan daripada Daud ini melahirkan seorang Yesus? 神的旨意太奇妙了， Itu karena kehendak daripada Tuhan itu terlalu amat 神的 ajaib. 恩典的奥秘太伟大了， Rahasia daripada anugerah Tuhan itu teramat 我 agung. 们不能明白。 Kita tidak bisa mengerti. 所以大卫跟88的事情， Maka peristiwa antara Daud dengan 是 Batseba 唯一大卫生命中间上帝最不喜欢的事情。 adalah satu-satunya hal yang paling tidak berkenan kepada Tuhan. 但是大卫生的儿子中间， Tetapi di antara anak-anak yang dilahirkan 他 oleh Daud, 所有的妻子没有一个子孙是大过耶稣基督的。 tidak ada semua anak-anak yang keturunannya itu tidak ada seorang pun yang lebih besar daripada Yesus 什么意 Kristus. 思呢？ Apakah artinya 是不 itu? 是上帝一定要借着犯罪的大卫
跟88的事情才能产生耶稣出来呢？ Apakah Allah hanya bisa melalui Batseba dan Daud yang telah berdosa baru bisa melahirkan seorang Yesus? 我不讲这句话， Saya tidak mengatakan kalimat 我 ini. 讲的另外一句话是什么？ Saya pakai kalimat yang 在 lain 你 yang saya mau 失败 katakan. 中间，上帝还继续可以赐福给你。 Bahwa di antara di dalam kegagalan kita bahwa Allah masih mungkin akan 在 melanjutkan 你 memberkati 很 kita. 可怕的罪恶以后，上帝还会赐福你的子孙。 Setelah peristiwa dosa yang sangat mengerikan, Allah masih mungkin memberkati keturunanmu. 当然， Sudah barang 耶 tentu 稣基督的种 benih 不是从大卫跟88结婚生下来的， benih daripada Yesus itu bukan karena pernikahan dari Daud dan Batseba. 耶稣基督的种是圣灵感孕玛利亚生下来的。 Benih daripada Yesus adalah karena naungan Roh Kudus ke atas diri Maria. 所以耶稣基督没有承受了所有就亚当犯罪原罪传宗接代的这个孽种。 Maka Yesus Kristus tidak mewarisi benih daripada Adam dan Hawa yang telah berdosa. 我们今天不能详细讲这个事情， Kita hari ini tidak bisa membicarakan secara 所 detail. 以神有更多的恩典。 Allah mempunyai anugerah yang lebih banyak. 我们不要太快对人下定论， Janganlah terlalu cepat kita menghakimi siapapun. 因为我们是谁？ Karena siapalah 我们 kita. 同样是个犯罪的 Kita 人。 sama adalah seorang pendosa. 那么除此以外， Selain daripada 我 ini, 们看见保罗， kita melihat lagi Paulus. 保罗到底结过婚吗？ Apakah Paulus pernah menikah? 是不是从小到老到死没有结婚的单独的男人呢？ Apakah dia adalah seorang pria dari muda sampai dia mati? 我相信不是的。 Seorang pria yang tidak 那 menikah, tapi 保 saya 罗 percaya tidak 如 demikian. 果没有结过婚， Tetapi kalau Paulus belum pernah 他 menikah, 怎么可以做法利赛人？ bagaimanakah dia bisa menjadi seorang Farisi? 法利赛人一定要结婚的。 Seorang Farisi pasti harus 有 menikah. 人说，可能保罗是 Sanhedrin 里面的议员， Ada sebagian mengatakan bahwa mungkin sekali Paulus adalah seorang parlemen dari Sanhedrin. 如果他是 Sanhedrin 的议员， Jikalau dia adalah seorang parlemen dari 保 Sanhedrin 罗 itu, 有没有结婚呢？ lalu apakah Paulus pernah menikah? 没有结婚的人不能做法利赛人， Seorang yang tidak menikah tidak bisa menjadi seorang 没有 Farisi. 结婚的人不能做 Sanhedrin 的议员。 Seorang yang tidak menikah tidak bisa menjadi seorang parlemen dalam 保 Sanhedrin. 罗一定结过婚。 Paulus pasti pernah 但 menikah. 当保罗写这13本书信的时候， Tetapi ketika Paulus menulis ke-13 kitab itu, 他是没有太太的。 dia tidak mempunyai istri. 一个没有太太的人， Seorang yang tidak mempunyai istri, 到底太太是不是跟他离婚了呢？ apakah istrinya bercerai dengan dia? 或者太太已经离开世界了呢？ Ataukah istrinya sudah meninggal? 所以有两种解释。 Maka ada dua macam 保罗的 penjelasan. 妻子死了以后， Setelah istri Paulus 他就 meninggal, 忠心侍奉耶稣基督，不再结婚。 maka dia dengan setia fokus melayani Tuhan Yesus Kristus tidak lagi menikah. 第二种解释， Penjelasan yang 保 kedua, 罗决心信主以后， setelah Paulus memutuskan untuk 他 percaya 的 kepada 太 Tuhan, 太不愿意离开犹太教，也不愿意跟他信耶稣，所以呢，结果两个人就分开了。 istrinya tidak mau meninggalkan agama Yahudi dan tidak mau percaya kepada Yesus, maka akhirnya mereka keduanya bercerai. 这个可能大不大呢？ Apakah kemungkinan ini besar? 这个可能非常大。 Kemungkinan ini sangatlah besar. 在印尼，我们看见很多基督徒爱上回教徒以后，他就放弃基督教，变成回教徒。 Di Indonesia kita melihat banyak orang Kristen ketika mereka mengasihi orang Islam, maka akhirnya mereka membuang agama Kristen dan mereka menikah dengan orang Islam dan 阿 menjadi Islam. 离婚了以后， Setelah Ahok bercerai, 他爱上一个回教徒。 dia mencintai seorang 阿霍 Islam. 没有离开基督，他对那个女人说：“你不做基督徒，我就不娶你。” Dia berkata kepada sang wanita, kalau engkau tidak menjadi Kristen, aku tidak akan menikah 所以 denganmu. 那个女人就参加了西道班，到最后真心受洗， Dan wanita itu akhirnya ikut dalam katekisasi dan dibaptiskan 变成基督徒。 menjadi seorang Kristen. 当阿霍要跟他结婚的时候， Pada waktu Ahok mau menikah dengan 对 dia, 他已经接受耶稣基督，但是我如果不曾跟你结婚怎么办呢？ meskipun engkau telah ikut katekisasi dan telah menjadi seorang Kristen, kalau kita tidak jadi menikah, apa yang akan terjadi? 那个女孩子说：“不结婚也不要紧，我已经得到耶稣基督，这是我一生最大的福气，
不是因为婚姻我才做基督徒。 Wanita itu mengatakan tidak menikah juga tidak apa-apa, tetapi aku telah mendapatkan anugerah yang teramat besar saya menjadi seorang Kristen. 这个跟许多基督徒爱上回教徒就放弃自己的信仰很不一样的事。 Ini sangat berbeda dengan banyak orang Kristen ketika mereka mau menikah dengan orang Islam, mereka meninggalkan iman kekristenan mereka. 感谢上帝 Kita，bersyukur kepada Tuhan. 有一些基督徒从来不放弃自己的信仰。 Ada sebagian orang Kristen yang selamanya tidak melepaskan iman kepercayaan 那我们 mereka. 回头谈到保罗的事情， Ketika kita kembali membicarakan tentang 我 Paulus, 相信保罗很可能是跟太太离婚。 saya percaya Paulus mungkin sekali bercerai dengan 那 istrinya. 你说是不是表示基督徒可以离婚呢？ Tetapi kalau kemudian kau mengatakan apakah berarti orang Kristen boleh 从 bercerai? 保罗的书信里面有一个原则： Dari surat Paulus itu ada satu prinsip yang kita 如果你 lihat. 信主以后，你的妻子没有信主， Jikalau setelah seseorang percaya kepada Tuhan, istrinya tidak 你 percaya, 要用福音传给他，盼望他归向耶稣基督 kita。harus mengabarkan Injil kepada dia, mengharapkan dia percaya kepada Tuhan. 如果他永远不愿意相信的话， Jikalau selamanya dia tetap tidak mau 保 percaya, 罗说 Paulus 就 mengatakan, 让不信的人离去吧。 maka biarlah orang yang tidak percaya itu 所以 pergi. 我相信这样的事情，基督徒不应当提出离婚。 Maka saya percaya dalam hal ini orang Kristen tidak patut untuk mengajukan 但是 perceraian. 如果那个女子因为你信了耶稣，她永远不要相信，她要离开你，你要让她去。 Tetapi jikalau karena setelah engkau percaya kepada Tuhan Yesus dan perempuan itu tidak mau percaya dan dia mau meninggalkan engkau, maka biarkanlah dia 我 pergi. 相信这个可能性是很大的。 Saya percaya kemungkinan ini sangatlah besar. 所以，如果保罗原来的妻子是不愿意信耶稣，也不愿意跟保罗一同走侍奉主的道路， Maka jikalau istri Paulus yang awalnya itu tidak mau ikut Paulus untuk percaya kepada Tuhan dan juga tidak mau ikut melayani, 那么我们只能用这个办法了解保罗的情绪。 kita hanya bisa dengan cara seperti ini mengerti akan peristiwa dengan Paulus. 亲爱的弟兄姊 Bapak 妹， Ibu yang kami kasihi, 耶稣在这段话所讲的， dalam kalimat yang Yesus katakan di sini, 最重要的是动机的伦理。 yang paling penting adalah etika motivasi. 我们结婚要尊重婚姻， Kita menikah, kita harus menghormati 我们 pernikahan. 不可随便离弃我们的原配， Kita tidak boleh sembarangan berpisah bercerai dengan 因为这 pasangan, 是神不喜欢的事情。 karena ini yang tidak berkenan kepada 除非 Tuhan. 上帝有特别的带领， Kecuali ada pimpinan khusus dari Tuhan, 这是出于我， ini adalah yang 我 kuizinkan. 们不明白， Kita tidak mengerti. 我们顺服上帝， Biarlah kita taat kepada 愿 Tuhan. 上帝赐福给我们， Kiranya Tuhan memberkati 给 kita. 我们的家庭都遵行上帝的旨意。 Biarlah keluarga kita taat dan melakukan kehendak 我 Tuhan. 们低头祷告， Mari kita tunduk kepala 请 kita 呼 berdoa. 信长老带领我们祷告。亲爱的天父上帝，我们感谢你，我们已经听了你的话语，求圣灵这个时候动工，感动我们，能够把你的话语执行在我们的日常生活上，特别是在我们的婚姻里面，我们求主赐给我们力量，能够珍惜你所赐给我们的婚姻，好让我们能够尊重，我们能够过圣洁的生活，愿我们的家庭能够成为讨主喜欢的家庭，我们的家庭能够成为众人美好的见证，愿一切的荣耀都归给你。我们祷告，奉主耶稣的名。